Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY, channel yang sentiasa membawa Anda ke tengah-tengah arus politik Malaysia. Bukan sekadar berita, tetapi pemikiran kritis yang membuka mata dan menggegarkan minda. Hari ini kita ada satu topik yang cukup panas, cukup kontroversi, dan pasti akan mencetuskan pelbagai reaksi, terutamanya bagi Anda yang prihatin dengan hala tuju politik Sabah. Ada satu kenyataan yang telah mengundang amarah dari sebuah parti tempatan, yaitu Star Sabah, terhadap tindakan PKR yang katanya mahu tanding sekurang-kurangnya 13 kerusi dalam pilihan raya negeri Sabah ke-17. Anda rasa biasa-biasa saja? Tunggu dulu, ini bukan sekadar soal jumlah kerusi, ini adalah soal marwah, kedaulatan, dan semangat Perjanjian Malaysia 1963. Baiklah, mari kita mulakan, mari kita cerita sedikit secara santai tetapi tajam. Baru-baru ini timbalan Presiden PKR Nurul Izzah Anwar menyatakan hasrat bahwa partinya mahu bertanding di sekurang-kurangnya 13 kerusi dalam PRN Sabah yang akan datang. Kenyataan ini mendapat reaksi keras daripada Parti Solidariti Tanah Airku Star Sabah. Ketua Penerangan Pusat Star Anwar Ghani tampil mengkritik hasrat tersebut dengan tegas. Katanya kenyataan itu menunjukkan bahwa PKR Pusat masih melihat Sabah sebagai jajahan politik mereka dan bukan sebagai rakan setara dalam Persekutuan Malaysia. Sekarang coba bayangkan, dalam keadaan rakyat Sabah semakin kuat menyuarakan keinginan untuk menentukan masa depan politik mereka sendiri, tiba-tiba datang kenyataan dari pihak pusat ingin membahagikan kerusi sesuka hati. Anwar Ghani menyifatkan tindakan ini sebagai satu penghinaan terhadap semangat ME63, Perjanjian Malaysia 1963 yang menjadi asas penyertaan Sabah ke dalam Malaysia. Dalam semangat ME63, Sabah dan Sarawak bukan sekadar negeri di dalam Malaysia, tetapi rakan kongsi yang setara yang berhak menguruskan hal ehwal politik, ekonomi, dan sosial mereka sendiri. Jadi apabila parti dari Semenanjung, terutamanya PKR, membuat kenyataan seperti mahu tanding 13 kerusi tanpa perbincangan dengan parti-parti tempatan, itu sebenarnya mencetuskan rasa tidak puas hati. Dan bukan itu saja, Anwar juga menegaskan bahwa Sabah bukanlah tapak ujian jentera parti dari Semenanjung. Beliau secara sinis menyebut bahwa Sabah bukan tempat untuk jentera dari Selangor, Pulau Pinang, ataupun Johor datang dan berlatih kononnya untuk mempersiapkan diri ke peringkat nasional. Ini bukan sekadar training ground, katanya. Kenyataan bahwa jentera dari luar akan dihantar ke Sabah menunjukkan niat campur tangan dalam urusan politik anak negeri. Bahasa kasarnya, ini macam penjajahan politik secara modern. Mari kita lihat kembali, ataupun kita ingat kembali keputusan PRN Sabah ke-16 pada tahun 2020. Ketika itu PKR hanya berjaya menang 2 kerusi sahaja, Dun Inanam dan Dun Api-Api. Tetapi kini mereka tiba-tiba menyasarkan 13 kerusi. Soal Ghani, apakah ini bermakna mereka tidak perlu lagi mendapatkan mandat rakyat tempatan? Dan lebih penting, kerusi mana yang mereka sasarkan? Adakah mereka berniat ingin mengambil balik kerusi yang sekarang ini disandang oleh parti-parti tempatan seperti Star, Gagasan Rakyat, Warisan, ataupun PBS? Kita kena jujur dalam perkara ini. Sentimen terhadap parti-parti Semenanjung di Sabah bukannya seperti dahulu. Rakyat Sabah kini lebih celik politik. Mereka semakin cenderung untuk menyokong parti-parti tempatan yang memahami denyut nadi negeri, bukannya parti dari luar yang datang hanya waktu pilihan raya dan hilang selepas itu. Malah dalam beberapa pilihan raya lepas, kita pun sudah nampak dengan jelas bagaimana parti tempatan seperti GRS dan Warisan mendapat sokongan yang lebih besar daripada PKR, DAP maupun UMNO. Kalau kita telusuri sejarah politik Sabah, pertelingkahan antara kuasa politik tempatan dengan pengaruh dari Semenanjung bukanlah perkara yang baru. Semasa era pentadbiran Tun Mahathir, banyak kali wujud ketegangan antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri Sabah berkaitan isu pembangunan, hasil negeri, serta pelantikan pemimpin negeri. Malah sehingga ke hari ini, pelaksanaan hak-hak Sabah di bawah ME63 masih lagi dipertikaikan.
Walaupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan bahwa kerajaan komited untuk melaksanakan MA63, ramai di Sabah melihat ia masih bergerak terlalu perlahan, terlalu retorik, dan tidak konsisten. Jadi, bila PKR yang berasal dari Semenanjung bercakap tentang mahu letak calon di 13 kerusi, tidak heranlah jika ia mencetuskan kemarahan dari parti seperti Star Sabah. Tambahan pula, pengaruh PKR di Sabah masih lagi lemah. Kalau kita lihat realitinya lah, PKR tidak mempunyai jentera akar umbi yang cukup kukuh di kebanyakan kawasan luar bandar Sabah. Dan kalau mereka bergantung sepenuhnya kepada jentera dari luar, maka kenyataan Anwar bahwa ini merupakan satu bentuk campur tangan politik dari luar memang berasas. Sekarang saya ingin tanya kepada Anda semua, adakah tindakan PKR ini satu strategi politik yang bijak atau sebenarnya satu langkah yang akan memakan diri sendiri? Adakah mereka sedang cuba menjajah semula Sabah secara halus atas nama kerjasama politik? Dan jika benar mereka ikhlas mahu berjuang bersama rakyat Sabah, kenapa tidak serahkan saja kerusi-kerusi itu kepada parti tempatan yang lebih memahami isu setempat? Lebih menarik lagi, kalau PKR benar-benar ikhlas, kenapa tidak didedahkan siapa calon-calon yang akan diletakkan? Adakah mereka anak jati Sabah ataupun akan diimport dari Lembah Klang contohnya? Jangan lupa, rakyat Sabah sudah muak dengan calon parasut. Datang dari luar, tidak paham budaya setempat dan hilang bila selesai pilihan raya. Perbincangan ini mungkin nampak tajam, tetapi ia perlulah dibangkitkan kawan-kawan. Sebab ini bukan soal parti mana lebih hebat, tapi siapa yang betul-betul mahu membela kepentingan rakyat Sabah. Kalau parti dari Semenanjung mahu bertanding, mereka perlu tunduk kepada realiti politik tempatan, bukan sewenang-wenangnya datang menuntut kerusi tanpa rundingan. Dan kalau kita lihat contoh Sarawak, GPS sebagai parti dominan negeri itu kini berdiri teguh menolak campur tangan politik Semenanjung. Mereka berani, tegas, dan diterima baik oleh rakyat. Adakah Sabah bersedia untuk mengikut jejak yang sama? Adakah GRS dan parti-parti komponen seperti STAR, PBS, dan Gagasan Rakyat akan mampu mempertahankan hak Sabah dalam PRN akan datang? Itulah persoalan yang kita perlu bincangkan dengan jujur, berani, dan tanpa selindung. Dan kini saya ingin mendengar pula komen dari Anda. Adakah Anda setuju tentang tindakan PKR ini? Patutkah mereka diberi ruang untuk bertanding sebanyak itu ataupun sudah tiba masanya Sabah benar-benar dikawal oleh anak jati sendiri? Komen sekarang di bawah, jangan simpan dalam hati. Baiklah, sebelum kita menamatkan video pada kali ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini Currents VMY untuk lebih banyak pendedahan politik, analisis tajam, dan perbincangan yang tidak ditapis. Di sini kita bukan sekadar menyampaikan berita, kita cabar pemikiran dan buka ruang dialog yang tulen. Currents VMY menyampaikan realiti, membuka minda. Terima kasih karena bersama-sama kami, kita jumpa lagi di video yang seterusnya.